Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan menceritakan serba sikit mengenai bagaimana GIS boleh membantu masalah yang wujud pada masa kini. Okey, sebelum tu kita perlu tahu apakah itu GIS. Okey, secara ringkasnya GIS ni merupakan singkatan daripada perkataan Geography Information System. Okey, dari segi bahasa Melayunya boleh kita takrifkan sebagai Sistem Maklumat Geografi. Okey, GIS ini kita boleh definisikan dia sebagai satu sistem yang mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat, mendapatkan data, menyimpan data, menguruskan data, menganalisis data dan seterusnya memamparkan data, sama ada data ruangan ataupun bukan ruangan. Okey. Selain itu juga GIS ini mampu mengintegrasikan data daripada pelbagai sumber. Malah data juga boleh didapat daripada imej satelit, gambaran di udara melalui contohnya drone, kapal terbang dan sebagainya. Dan daripada data bancian yang dibuat ataupun ukuran lapangan. Okey. Itu serba sedikit mengenai GIS lah. Okey, bagaimana GIS boleh menyelesaikan masalah? Kan saya bagi tiga aspek lah, aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, untuk kita lihat dari aspek politik, masalah yang wujud adalah masalah menetapkan sempadan pilihan raya. Okey, di mana pada sebelumnya adanya GIS ni, penetapan sempadan ni dibuat secara manual lah. Okey, jadi mungkin berlakunya ketidakadilan penetapan sempadan, mungkin tidak tepat dan sebagainya lah. Okey, jadi dengan adanya GIS ni, penetapan sempadan lebih tepat dan jelas, di mana data ruangan dan bukan ruangannya dianalisis oleh GIS itu sendiri. Okey, jadi dapat mengelakkan daripada berlakunya perbalahan lah, sebab isu penetapan sempadan ni sangat penting lah, sangat sensitif. Okay, untuk mengelakkan bias dan sebagainya. Okay, seterusnya selain daripada proses pilihan raya itu, GIS juga boleh dikaitkan dengan sistem pengurusan maklumat. Contohnya dalam proses pilihan raya itu sendiri, di mana penetapan ataupun pengumpulan data mengenai maklumat pengundi, maklumat parti, maklumat calon politik, keputusan pilihan raya dan laporan pilihan raya. Okey, jadi di situ GIS digunakan untuk mengurus dan menganalisiskan maklumat-maklumat ini supaya lebih mudah difahami dan lebih mudah untuk dikendalikan lah. Okey. Seterusnya dalam aspek guna tanah perbandaran. Okey, di sini khasnya masalah yang dihadapi oleh perancangan bandar, khususnya untuk merancang pembangunan di bandar-bandar. Jadi dengan adanya GIS ni, pemodelan guna tanah ni lebih digunakan, lebih berkualiti, lebih efektif dengan adanya GIS. Jadi perancang bandar boleh menetapkan ataupun melihat kawasan-kawasan yang potensi untuk dibangunkan, boleh dibuat berdasarkan data yang dianalisis lah oleh GIS. Okey, seterusnya dari aspek ekonomi pula, dengan adanya bantuan GIS ni, khususnya pedagang ataupun negara-negara daripada luar boleh melihat ataupun mendapatkan maklumat berkaitan dengan sebuah negara tu dengan melihat data-data daripada GIS lah, sama ada berpotensi ataupun tidak berpotensi untuk dilakukan aktiviti ekonomi. Okey, selain itu juga di Malaysia, untuk mengatasi masalah sumber manusia ni, jadi dengan adanya bantuan GIS ni, anggaran ataupun belanjawan untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia boleh digunakan lah untuk menganalisis perbelanjaan dan sebagainya. Sebab di Malaysia ni penggunaan sumber manusia merupakan satu perkara yang penting untuk
menentukan pertumbuhan ataupun kejayaan ekonomi di Malaysia lah. Okey, oleh sebab itu analisis diperlukan untuk menganalisis perbelanjawan untuk meningkatkan kemahiran dan latihan semua manusia itu. Jadi seterusnya juga ekonomi boleh kita kaitkan dengan aktiviti import dan ekspor, di mana data-data berkaitan dengan kewangan, berkaitan dengan syarikat, kita boleh dapat daripada melalui JS lah, di mana di situ kita boleh melihat potensi ataupun keupayaan satu organisasi itu untuk melakukan aktiviti tersebut. Okey, seterusnya dari aspek sosial, apa yang boleh saya katakan dari sudut pelancongan lah. Okey, khususnya pelancong ni memerlukan peta ataupun maklumat perjalanan di mana memudahkan mereka sampai ke destinasi yang ingin ditujui lah. Jadi pada zaman sebelum ini, sebelumnya adanya GIS ni, penggunaan peta yang biasa digunakan, jadi tidak mempunyai maklumat-maklumat yang detail dalam peta tu. Jadi dengan adanya GIS ni, maklumat-maklumat yang lebih detail boleh dikenal pasti. Okey, contohnya kita lihat di Malaysia telah menggunakan aplikasi ataupun sistem tour JIS, di mana perisian ini sangat membantulah kepada pelancong untuk urusan perjalanan, untuk penentuan jarak dan sebagainya. Jadi dengan adanya sistem GIS ini, ia dapat memberi maklumat mengenai jarak perjalanan ataupun perimeter halangan, dan menghasilkan ataupun menunjukkan jalan yang sesuai untuk ditujui oleh pelancong. Seterusnya, dengan adanya GIS ni, segala pertanyaan ataupun persoalan yang ingin ditanyakan oleh pelancong boleh diajukan dalam GIS, di mana GIS sendiri akan menganalisis dan menguruskan data-data yang dikehendaki dan seterusnya memaparkan kepada pengguna supaya lebih mudah dimanfaatkan. Untuk dari sudut kesihatan juga, GIS ni sangat penting, di mana untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan data kesihatan. Okey, dengan adanya GIS ni, ia mampu ataupun memperbaiki taraf kesihatan di sesebuah negara itulah. Okey, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO menyatakan bahawa GIS ni sangat penting untuk mengumpul dan mempersembahkan data pada peringkat kebangsaan dan wilayah, terutamanya berkaitan dengan data alam sekitar dan data yang berkaitan dengan kesan penggunaan perkhidmatan kesihatan. Okey, seperti contoh sekarang, kita boleh lihat corak ataupun perebakan COVID-19, di mana taburannya boleh kita lihat menggunakan GIS ni. Okey, sama ada kita melihat hubungan penyakit ni dengan tempat kejadian ataupun sumber kejadian. Seterusnya dapat melihat pola sesuatu penyakit ataupun pola penyakit COVID ni mengikut masa dan tempat, dan perebakan suatu penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain melalui bantuan GIS ni. Seterusnya berkaitan dengan teknologi komputer. Dengan adanya GIS ini mampu mempertingkatkan kualiti ataupun fungsi teknologi komputer itu dengan lebih berkualiti, di mana sebelum ini kebanyakan kerja atau pemprosesan data-data yang berbentuk ruangan dilakukan sendiri oleh manusia secara manual tanpa bantuan teknologi lah. Okey, jadi kaedah mengurus data ruangan sebelumnya sangat sukar dilakukan dan memakan masa yang agak lama, kos pun tinggi. Jadi
dengan adanya GIS ni dapatlah mengurangkan kekangan-kekangan yang disebutkan tadi. Jadi sebelum ini proses penindanan ataupun overlay peta sangat sukar dilakukan kerana cenderung ke arah berlakunya ralat ataupun kesalahan lah, dan mengambil masa yang agak panjang dan kos yang tinggi. Sebagai contoh, sebelum ini pengukuran jarak di atas peta dilakukan menggunakan kaedah manual, serta untuk pendigitan peta, penyurih peta telah digunakan. Berbanding pada hari ini dengan adanya GIS, pengukuran jarak dapat dilakukan dengan lebih tepat, cepat dan mudah. Jadi dapat kita lihat di situ aplikasi ataupun sistem GIS ni sangat membantulah. Seterusnya adalah secara yang ringkasnya adalah analisis ruangan dan pemetaan ni sangat penting dan sangat memerlukan teknologi GIS ni untuk membuat pemprosesan dan menganalisiskan data. Jadi dengan adanya GIS ni, ia sangat memberi bantuan lah pada pandangan saya, khususnya berkaitan dengan pemetaan, analisis ruangan, pangkalan data yang lebih besar untuk proses pemetaan dan sebagainya boleh dilakukan dengan serentak secara interaktif. Okey. Sekadar itu saja perkongsian saya. Secara kesimpulannya, dengan adanya bantuan GIS ni sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud pada zaman sekarang ni. Kita tahulah sekarang ni dah bermacam-macam dan sangat kompleks untuk diuruskan. Jadi boleh dikatakan pengguna sistem maklumat geografi ni ataupun GIS ni adalah ahli-ahli geografi yang pakar digunakan, yang berkemahiran dan berkemampuan untuk mengendalikannya. Jika tidak mempunyai kemahiran, sukar untuk dikendalikan. Okey. Dan pada pandangan saya juga, penggunaan GIS ni adalah baru di Malaysia ni, sebab potensinya belum digali lagi ataupun belum diterokai lebih mendalam. Jadi ia perlukan masa yang agak lama untuk mahir dalam bidang GIS ni. Okey, mungkin mereka menganggap mereka tidak yakin dengan keupayaan sistem GIS itu, ataupun beranggapan bahawa sistem ini cuma untuk kegunaan ahli geografi sahaja. Mungkin perkataan geografi itu menyebabkan mereka menganggapkan sistem GIS ni tidak penting. Jadi itu sahaja pandangan daripada saya mengenai GIS dan bagaimana ia menyelesaikan masalah. Jika terlebih kurang, saya mohon maaf. Sekian daripada saya. Terima kasih.